Perkembangan cadangan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengambil alih kawal selia Pelabuhan Bintulu antara fokus lintas langsung dari Bumi ke Nyalang. Jadi terus saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan Vanessa. Terima kasih Miza. Satu mesyuarat jawatankuasa teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan diadakan pada bulan Julai tahun ini bagi menyelaras cadangan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mengambil semula bidang kuasa terhadap Pelabuhan Bintulu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof selaku pengerusi Jawatankuasa Teknikal MA63 memberitahu Kerajaan Negeri sudah mengemukakan hasrat kepada Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Locke untuk menubuhkan sebuah entiti tunggal bagi mengawal selia Pelabuhan Bintulu apabila penyerahan kawal selia itu diluluskan. Namun, setelah menerima taklimat berkenaan perkara itu daripada Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ogah Hembas dalam satu perjumpaan semalam, Jawatankuasa Teknikal MA63 seterusnya akan mengadakan satu perbincangan terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dapat dipersetujui dan dilaksanakan. Menurut Datuk Seri Fadilah, Pelabuhan Bintulu merupakan satu-satunya pelabuhan yang masih di bawah kawal selia Kerajaan Persekutuan manakala hasrat Kerajaan Negeri untuk mendapatkan semula hak kawal selia itu bersesuaian perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sarawak. Jadi hasratnya ialah kalau dapat untuk pengambilan balik ataupun penyerahan balik Port Bintulu itu kepada Kerajaan Negeri Sarawak sesuai dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan dan sebab itu dikemukakan pada saya semula perkara ini dapat dibawa dan diusulkan di bawah Jawatankuasa MA63. Jadi insya-Allah saya akan mengambil apa yang telah ditaklimatkan semalam dan akan memanggil Jawatankuasa dan mendapat panduan arah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti mana sesuai juga apa dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau ianya memang hak Sarawak, kita patut kembalikan pada Sarawak. Jadi bersesuaian dengan itu, saya kira Jawatankuasa akan memanggil mesyuarat secepat mungkin. Beliau yang juga ahli Parlimen Putrajaya berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian My Kasih Love My Neighbourhood anjuran Pusat Khidmat Putrajaya dan My Kasih Foundation di Kampung Malaysia Jaya, Kuching hari ini. Pada majlis itu, seramai 500 isi rumah dalam kategori B40 dalam kawasan Parlimen Putrajaya telah menerima bantuan makanan tanpa tunai bernilai RM200 bagi setiap keluarga. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mesti tegas dalam menguatkuasakan undang-undang untuk membendung dan mencegah penyebaran berita palsu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, penguatkuasaan undang-undang bagi membendung berita palsu bukan untuk menyekat kebebasan bersuara rakyat, namun kebebasan perlu juga mematuhi peraturan tertentu. Jelasnya, tidak ada kebebasan mutlak kerana perlu ada sempadan tertentu untuk menangani isu penyebaran berita palsu. Tambahnya, beliau telah berbincang dengan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai perkara tersebut dan mahu MCMC menguatkuasakan dengan tegas undang-undang sedia ada berkaitan penyebaran berita palsu. We have this law, so MCMC has to enforce a certain law. You see, as I mixed with you people the other day, I said there is no such thing as absolute freedom. There might be certain ways for you to enforce. There is no complete 100% freedom. Premier mengulas isu penyebaran kabar angin dan berita palsu yang tidak sahih berkaitan kesihatan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud yang tular di media sosial baru-baru ini. Beliau turut memberi keyakinan bahawa TYT dalam keadaan baik. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ditemui selepas mengunjungi Rumah Terbuka Gawai Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snodan Lawan di Kuching. Para kontraktor diminta untuk menaik taraf latihan terutama dalam kemahiran penggunaan teknologi dan inovasi bagi industri pembinaan sesuai dengan perkembangan masa kini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, beliau menjangkakan jentera seperti traktor turut akan beralih beroperasi secara sistem otonomi atau autonomous tractor yang dikawal menggunakan alat kawalan jauh pada masa akan datang.
Premier Sarawak mengambil contoh pengalaman menaiki pesawat tanpa pemandu yang dikuasakan Bahan Api Penerbangan Mampan SAF ke Langkawi baru-baru ini turut tidak menggunakan peranti untuk mengoperasikan pesawat Airbus generasi terbaru itu secara manual di bahagian dek pesawat. Jadi kalau ini berlaku, saya fikir besok traktor pun begitu juga. Autonomous traktor, di mana tuan-tuan kontraktor hanya menggunakan remote control, jalankan traktor, galik pun semua remote control. Ini akan berlaku. Ini saya rasa akan berlaku kerana sudah ada teknologi. Kalau kapal terbang sudah, traktor mesti ada. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam dan Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak kali ke-24 di Kuching malam tadi. Mengulas lanjut, beliau juga meminta agar industri pembinaan juga beralih ke teknologi hijau seiring dengan agenda Sarawak membangunkan ekonomi hijau untuk melestarikan alam sekitar. Ini terutama dalam membina sesebuah bangunan menggunakan kaedah indeks bangunan hijau atau Green Building Index. Pada majlis tersebut, PKMM turut menerima peruntukan RM900,000 daripada Kerajaan Sarawak bagi tujuan pembelian 3 buah mesin jentera baharu. Kerajaan akan memberi tumpuan khusus dalam ekonomi baharu melibatkan peralihan tenaga. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, dengan potensinya sebagai sektor bernilai tinggi, kerajaan mahu penglibatan lebih aktif dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi negara. Energy transition adalah satu sektor yang penting untuk masa depan, yang menarik paling banyak pelaburan di dunia untuk tahun 2020 dan 2021. Jadi ini high value sector. Ini sektor yang sedang diberi tumpuan di peringkat Kerajaan Persekutuan, dan insya-Allah kita akan melancarkan energy transition roadmap contohnya. Rafizi bercakap kepada media selepas sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Kuching hari ini. Tambahnya lagi, beliau yakin kemampuan Sarawak dalam membangunkan sumber tenaga hijau seperti hidrogen. Dalam pada itu, beliau menghargai Sarawak yang selari dengan agenda Kerajaan Persekutuan dalam memulih dan mengembangkan ekonomi negara. Sesi dialog selama 3 jam itu melibatkan penjawat awam negeri dan persekutuan selain orang awam. Prinsip yang terkandung dalam rukun negara adalah bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh sebagai kunci kepada keharmonian dan kesejahteraan masyarakat berbilang kaum bagi menjamin kestabilan negara. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agodagang berkata, setiap program besar yang dianjurkan kerajaan hendaklah diterapkan prinsip rukun negara agar dapat memelihara perpaduan, integrasi dan keharmonian masyarakat di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa perasmian Majlis Ngiling Bidai KRT bahagian Bintulu semalam. Dalam pada itu, Dato' Aaron memberitahu sebanyak 534 aktiviti telah dilaksanakan oleh KRT di bahagian Bintulu, termasuklah program rondaan sukarela, dan sebanyak 1064 KRT telah pun ditubuhkan di negeri Sarawak, dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 64 KRT terletak di bahagian Bintulu.
Sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka menuntut setiap golongan masyarakat untuk menghargai jasa pejuang terdahulu serta memahami erti kemerdekaan yang dicapai dengan penuh kepayahan. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, erti sebenar kemerdekaan ini bukan hanya terbatas kepada bebas dari penjajah. Malah, ianya mencakupi usaha setiap daripada kita untuk memerdekakan diri, masyarakat dan negara dari isu yang lebih mencabar seperti belenggu kemiskinan, pendidikan, ekonomi, sosial, pembangunan. Jelasnya, usaha ini tidak dapat direalisasikan sekiranya setiap daripada diri masyarakat masih terperangkap dalam kotak pemikiran yang lama. Ujarnya, jasa dan sumbangan pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu hendaklah tidak dilupakan. Malahan, merekalah yang merupakan perintis kepada Sarawak yang dinikmati dan dibanggakan pada hari ini. Katanya, bukan sahaja berkorban di medan perang, tetapi mereka juga telah melihat ke hadapan, merintis dan memperjuangkan nasib anak-anak Sarawak dalam pelbagai perspektif, merangkumi sudut ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, kesihatan, sukan dan sebagainya. Usaha ini kini terserah kepada masyarakat Sarawak untuk meneruskan pengisian perjuangan ini ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Seri Alexander yang juga Ahli Parlimen Kapit berkata demikian selepas merasmikan program pelancaran Kembara Sarawak Merdeka bahagian Kapit di Kapit Town Square. Masyarakat Limbang khususnya yang tinggal di kawasan pedalaman dan mempunyai potensi dalam bidang perladangan disarankan untuk menerajui bidang tersebut secara berterusan bagi bahagian itu. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah menjelaskan ekoran bidang tersebut kelak mampu untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat selain membuka peluang pekerjaan. Datuk Hasbi yang juga Ahli Parlimen P221 Limbang turut memaklumkan agensi kerajaan berkaitan akan menyediakan bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam apa jua aspek untuk menerajui bidang pertanian khususnya perladangan. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis perasmian Taklimat Input Pertanian dan Pembangunan Tanah Adat di Dewan Masyarakat Medamit. Dalam program tersebut, lebih kurang 100 orang peserta menghadiri taklimat yang disampaikan oleh Pengarah Pertanian Negeri dan Pengurus Besar Sakra. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.